Jadi sebelum kita masuk berkenaan dengan biografi Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah alaihi ini, beliau adalah seorang alim yang luar biasa, yang sangat hebat. Dan juga satu lagi kelebihan beliau adalah merupakan seorang da'i ilallah, pendakwah kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa ditemui pada zaman ini, tanpa kita mengecilkan atau tanpa merendahkan orang lain. Para pendakwah ni banyak di dunia. Daripada zaman berzaman, para pendakwah sangat-sangat banyak, terdiri daripada kalangan para alim ulama, bahkan orang wali, para wali Allah hebat, ramai, dan semua mereka mempunyai kehebatan. Tetapi kadang-kadang ada setengah orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi daripada orang lain. Sebagai contoh, kalau contoh kita ambil di bumi Nusantara ini, kalau kita sebut nama Imam Ghazali rahmatullah alaih, semua orang kenal nama Imam Ghazali rahmatullah alaih. Dan orang-orang yang mana, orang-orang yang kita kata mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka semua mengiktiraf Imam Ghazali rahmatullah alaih. Kalau sebut nama Imam Nawawi rahmatullah alaih, semua orang kenal Imam Nawawi rahmatullah alaih. Dan mereka ini orang kenal mereka sebab kerana apa? Adakah mereka terkenal kerana politik? Adakah mereka terkenal kerana salah satu bidang? Mereka ini terkenal, sebenarnya para ulama mengatakan sebabnya ialah kerana mereka ini makbul di sisi Allah. Makbul maksudnya diterima di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang naikkan nama mereka di persada dunia, orang kenal nama mereka. Kalau sebut Imam Ghazali rahmatullah alaih, Imam Ghazali lahir bila? Beliau lahir 450 Hijrah, meninggal tahun 505 Hijrah. Tapi sampai sekarang orang baca kitab beliau. Dan orang kenal Imam Ghazali. Orang baca Ihya Ulumuddin, orang baca kitab Bidayatul Hidayah, orang baca kitab Imam Ghazali. Imam Nawawi rahmatullah alaih lahir tahun 631 Hijrah dan meninggal dunia tahun 676 Hijrah. Tapi sampai sekarang orang kenal nama Imam Nawawi rahmatullah alaih. Ini sebenarnya apa? Ialah kerana mereka ini makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga hamba Allah Ta'ala ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima di dalam dakwah dan juga ilmunya, maka kesan daripadanya, maka ribuan orang ataupun ratusan ribu orang mendapat hidayah melaluinya. Dan ini orang-orang macam ni ialah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di antara insan ini ialah pengasas kepada jemaah dakwah dan tabligh, iaitu Maulana Muhammad Ilyas Kandhlawi rahmatullah alaih. Dan beliau ini ialah ayah kepada Maulana Muhammad Yusuf Kandhlawi rahmatullah alaih. Yang kita nak baca ini ialah berkenaan dengan Maulana Yusuf. Tapi sebelum nak baca pasal Maulana Yusuf rahmatullah alaih ini, ada baiknya juga saya nak sampaikan, kita bermuzakarah berkenaan dengan sejarah dakwah dan tabligh. Daripada mana asalnya jemaah dakwah dan tabligh, daripada mana asasnya, siapakah guru-gurunya, kemudian siapa pengasasnya, daripada mana beliau belajar. Kemudian lepas tu bila diceritakan pasal mereka ini, baru kita akan masuk berkenaan dengan Maulana Muhammad Yusuf Kandhlawi rahmatullahi alaih. Baru kita akan cerita mengenai beliau. Tapi sebelum tu kena cerita dulu sejarah dakwah dan tabligh dulu secara ringkas. Saya tak tahulah ringkas tu berapa lama, tapi oleh kerana sejarah dia pun agak panjang juga, kemudian barulah kita akan masuk berkenaan dengan Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah alaih. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di benua Hindustan, India, dulu dipanggil benua India lah, sebab kerana dulu India, Pakistan, Bangladesh ini satu negara dulu. Kemudian tahun 1947 India dan Pakistan pisah kerana peperangan antara mereka dan juga kerana campur tangan British. India dan Pakistan pisah 1947. Dan kemudian waktu tu ada Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Pakistan Barat ialah Pakistan sekarang ini, dan Pakistan Timur ialah Bangladesh sekarang ini. Tengah-tengahnya ialah adanya negara India. Dulu Pakistan Timur dan Pakistan Barat ni satu negara. Kemudian dua-dua ini gaduh, pecah lagi. Pada tahun 1979, dua negara ini, Pakistan Timur dan Pakistan Barat, pecah lagi. Maka Pakistan Barat jadi Pakistan, dan kemudian Pakistan Timur dipanggil Bangladesh. Sekarang ni Pakistan Timur dipanggil sebagai Pakistan Timur dipanggil sebagai Bangladesh.
Ini berlaku pada 1979 Hijrah. Tapi semua ini dulu ialah dipanggil benua Hindustan ataupun tanah Hindustan, benua India. Ini dulu satu masa dahulu ialah tempat yang mana bertapaknya kerajaan Islam, yang mana kerajaan Tatar ataupun dipanggil kerajaan Mongol. Dan kerajaan Mongol ini dia bermula dengan raja yang mula-mula memerintah bernama Raja Zahiruddin Babur. Raja Zahiruddin Babur ni keturunan Timur Lang, iaitu daripada keturunan Mongol, masuk Islam, dan beliau telah memerintah Islam di India, dan Islam telah memerintah di India selama hampir 500 tahun. Kerajaan Islam pernah tertegak di India. Waktu tu walaupun majoriti orang Hindu, tapi Islam telah tertegak di benua Hindustan. Daripada maharaja-maharaja besar dipanggil emperor, maharaja besar yang ada pada zaman itu, mula-mula naik Raja Zahiruddin Babur. Lepas tu naik pula anak dia Humayun. Lepas Humayun naik pula anak dia Akbar. Tapi Akbar ni banyak buat kerosakan. Kemudian naik pula anak dia Jahangir. Selepas Jahangir naik pula anak dia Aurangzeb, Shahjahan. Selepas Shahjahan naik pula anak dia Aurangzeb ni alim. Ini satu orang alim dan juga belajar dengan ulama, belajar dengan Mullah Jevan rahmatullah alaih, pengarang kitab fiqh. Kan buat syarih kepada Nurul Anwar. Dan kemudian naik pula satu orang lagi anak dia, iaitu Bahadur Shah Zafar. Dan kemudian lepas tu kerajaan Islam India hancur dengan datangnya Inggeris. Inggeris telah datang di benua India pada tahun 1857, maka kerajaan Islam India hancur selepas tu. Jadi akhir sekali ialah Raja Bahadur Shah Zafar. Okey, di India banyak ulama-ulama yang mereka daripada keturunan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di India banyak keturunan ulama-ulama daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada, dan juga keturunan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ada satu kampung di India, nama dia Kampung Kandla. Kandla ini, di kampung tersebut adanya para ulama yang tinggal, mereka daripada keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di India banyak ulama-ulama keturunan para sahabat. Shah Waliullah Dehlawi keturunan Sayyidina Umar, dan Maulana Khalil Ahmad Sarampuri keturunan Abu Ayyub Al-Ansari. Mufti besar Pakistan sekarang, Masya Allah, Ustaz Abdullah Jalil pun mungkin pasti kenal beliau, Mufti Taqi Uthmani. Mufti Taqi Uthmani yang mana merupakan di antara seorang alim besar dalam bidang muamalat, dan juga beliau menjadi penasihat kepada beberapa bank besar dunia. Mufti Taqi Uthmani ialah keturunan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebab itu dipanggil Usmani. Jadi ulama-ulama di India ada yang keturunan Sayyidina Abu Bakar, dan ulama yang kita nak bincang mengenai beliau pada hari ini iaitu Maulana Ilyas dan anak dia Maulana Yusuf yang kita nak baca. Mereka ini semua ialah keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keturunan mereka ini asalnya ialah daripada tanah Arab. Kemudian daripada Hijaz mereka berhijrah pergi ke Iraq. Daripada Iraq bila berlaku peperangan pada zaman bila Abbasiyah jatuh tahun 656 Hijrah, mereka berhijrah daripada sana pergi ke Khurasan. Pada ketika itu Khurasan, dan mereka turun akhirnya sampailah ke Lahore dan akhirnya sampai ke Delhi. Jadi keturunan mereka ialah daripada keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ada satu orang alim yang bernama Maulana Muhammad Ismail rahmatullah alaih. Maulana Muhammad Ismail ni siapa? Beliau ialah ayah kepada Maulana Ilyas. Sekarang kita nak baca pasal Maulana Yusuf, tapi sebelum tu saya nak terangkan sikit pasal keluarga beliau, kerana ada kaitan juga dengan ulama lain dan ada kaitan dengan sejarah dakwah dan tabligh. Maulana Muhammad Ismail rahmatullah alaih ini ialah ayah kepada Maulana Ilyas. Jadi kalau kita kata binnya Maulana Yusuf bin Ilyas bin Ismail, bin Muhammad Ismail. Maulana Muhammad Ismail rahmatullah alaih ini ialah seorang alim yang zaman itu dipanggil Maulana. Beliau belajar dengan Shah Abu Ishaq Ad-Dehlawi rahmatullah alaih. Shah Abu Ishaq Ad-Dehlawi ini ialah cucu saudara kepada Maulana, kepada Shah Abdul Aziz Dehlawi rahmatullah alaih. Shah Abu Ishaq belajar dengan Shah Abdul Aziz Dehlawi. Shah Abdul Aziz Dehlawi belajar dengan Shah Waliullah Dehlawi rahmatullah alaih. Orang yang bawa pengajian ilmu hadis, yang mengaji Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud,
mereka yang memulakan pengajian ilmu hadis secara meluas di India ialah bernama Syah Waliullah Dehlawi rahmatullah alaih. Nama beliau Ahmad bin Abdul Rahim Ad-Dehlawi rahmatullah alaih, keturunan Sayyidina Umar. Beliau ni ialah keturunan Sayyidina Umar. Dan beliau ini ialah beliau meninggal dunia tahun 1768 Hijrah. 1768 Masih. Syah Waliullah Dehlawi ini beliau belajar dari Haramain. Beliau belajar dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Qurani rahmatullah alaih. Syekh Ibrahim Al-Qurani pula ialah guru kepada Tok Pulau Manis. Mungkin tuan-tuan ada pernah dengar nama satu orang alim yang terkenal di Terengganu. Beliau meninggal dunia tahun 1730 Hijrah. Ni Syekh Ibrahim Qurani. Beliau ini ialah boleh kata satu perguruan dengan Syah Waliullah. Beliau ialah guru kepada guru Syah Waliullah Dehlawi, dan beliau juga ialah guru kepada Tok Pulau Manis yang berada di Terengganu. Jadi mereka ni kerana mereka belajar di Haramain Mekah Madinah. Jadi Maulana Muhammad Ismail rahmatullah alaih belajar daripada Syah Abu Ishaq Dehlawi. Syah Abu Ishaq belajar dengan Syah Abdul Aziz. Syah Abdul Aziz ni anak kepada Syah Waliullah Ad-Dehlawi rahmatullah alaih, antara mujaddid di benua India. Syah Waliullah ni dipanggil mujaddid di benua India, keturunan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maulana Muhammad Ismail rahmatullah alaih ini, beliau ini telah kahwin dengan isteri pertama, iaitu beliau telah kahwin dengan isteri pertama, dan beliau telah dapat anak satu orang nama Maulana Muhammad rahmatullah alaih. Ini daripada isteri pertama. Lepas tu beliau telah kahwin, selepas meninggal dunia ni isteri pertama, beliau telah kahwin dengan cucu satu orang alim yang besar daripada keluarga Sayyidina Abu Bakar juga, keturunan Sayyidina Abu Bakar, iaitu cucu kepada Maulana Muzaffar Hussein Dehlawi rahmatullah alaih. Beliau telah kahwin dengan anak perempuan beliau, cucu perempuan beliau. Dan kemudian hasil perkahwinan itu dapat lagi dua orang anak. Satu orang bernama Maulana Muhammad Yahya, satu orang lagi ini abang, dan adiknya ialah Maulana Muhammad Ilyas. Jadi Maulana Ismail dia tiga orang anak. Satu Maulana Muhammad ni daripada isteri pertama. Daripada isteri kedua lahir dua orang lelaki, satu orang perempuan. Satu ialah satu ialah bernama Maulana Yahya, satu lagi ialah Maulana Ilyas, dan seorang lagi perempuan. Jadi Maulana Muhammad Yahya ni siapa? Maulana Muhammad Yahya ini ialah ayah kepada Maulana Zakaria Kandhlawi. Kalau tuan-tuan biasa dengar nama Maulana Zakaria, Syekhul Hadis Maulana Zakaria Kandhlawi. Jadi beliau ialah ayah kepada Maulana Zakaria bin Yahya. Maulana Zakaria ini adik-beradik. Maulana Zakaria ini ayah dia, Maulana Yahya, ialah abang kepada Maulana Ilyas. Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih. Okey. Maulana Muhammad Ismail, ayah kepada Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih. Maulana Ismail, kita nak cerita Maulana Ismail dulu sebab nak bawa pada sejarah dakwah dan tabligh. Maulana Muhammad Ismail rahmatullah alaih ini, beliau ini ialah beliau ini asal daripada Muzaffarnagar, dan kemudian kahwin dengan orang Kadla. Kemudian lepas tu beliau ini mengajar di Delhi. Di Delhi ada satu masjid kecil. Masjid itu di dalam kawasan Nizamuddin. Nizamuddin ni kenapa dipanggil Nizamuddin? Dekat situ ada kubur seorang wali Allah besar yang bernama Hazrat Nizamuddin rahmatullah alaih. Hazrat Nizamuddin rahmatullah alaih ini satu orang wali Allah besar, dan beliau ialah merupakan satu orang masyaikh tarikat yang besar daripada tarikat Chishti. Beliau ini belajar dengan Syekh Fariduddin Shakirganj rahmatullah alaih. Syekh Fariduddin Shakirganj rahmatullah alaih belajar daripada gurunya daripada segi tarikat ialah bernama Syekh Mu'inuddin Chishti rahmatullah alaih. Syekh Mu'inuddin Chishti rahmatullah alaih ini para sejarawan menulis 9 juta orang Hindu masuk Islam tangan dia. Ini Syekh Mu'inuddin Chishti rahmatullah alaih. Jadi Syekh Nizamuddin belajar dengan Syekh Nizamuddin ini belajar daripada Syekh Fariduddin Shakirganj. Fariduddin Shakirganj belajar dengan anak murid kepada Syekh Mu'inuddin Chishti rahmatullah alaih, pengasas tarikat Chishti. Kalau kita tuan-tuan biasa dengar, kadang-kadang ada ulama India yang mereka tarikat Chishti, pengasasnya nama Syekh Mu'inuddin Chishti rahmatullahi alaih.
Dan ulama di benua India ialah sama ada antara 4 tarikat ini. Tarikat Naqsyabandi, Chishti, Qadiri, dan satu lagi ialah Sahrawardi. Ini antara 4 tarikat ni. Salah satu tarikat dia ialah Chishti, daripada Syekh Muinuddin Chishti rahmatullah alaih. Okey. Jadi di satu kawasan di Delhi ada satu kawasan tempat, kita kata desa, yang bernama Desa Basti Hazrat Nizamuddin. Kenapa dipanggil Basti Hazrat Nizamuddin? Di situ kerana adanya kubur Hazrat Nizamuddin di situ. Kemudian di situ ada satu masjid. Masjid itu masjid kecil. Kecil dia masjid tu. Dan masjid ini ialah bersambung dengan rumah satu orang pembesar kat situ. Pembesar itu nama dia Mirza Ilahi Bakhsh. Mirza Ilahi Bakhsh ni siapa? Mirza Ilahi Bakhsh ini ialah pembesar yang tinggal di Nizamuddin zaman tu, yang dia ini ialah merupakan biras kepada raja terakhir Mongol, iaitu Raja Bahadur Shah Zafar. Tadi saya dah sebutkan raja terakhir Mongol nama Raja Bahadur Shah Zafar. Dia punya biras dia, orang besar, biras dia nama Mirza Ilahi Ghulam Bakhsh. Mirza Ilahi Bakhsh. Dia ini tinggal di Delhi, tinggal di Nizamuddin ni. Dan rumah dia sebelah masjid kecil ni. Jadi masjid yang kecil ini ialah dinamakan Bangla Wali Masjid. Bangla, kenapa dipanggil Bangla? Kalau dalam bahasa Urdu, Bangla ni, kalau terjemah Melayu Banglo pun boleh, terjemah itulah. Tapi bahasa Melayu panggil Bangla kan? Silap bahasa Melayu pula. Bahasa Urdu panggil Bangla. Bangla ni maksudnya macam rumah yang mana agak besar. Dalam dia ada macam bilik-bilik rumah macam kita terbanglo. Jadi dipanggil Bangla. Jadi di situ ada Bangla. Ada Bangla tu bersambung dengan masjid tu. Masjid kecil ni. Maka masjid kecil ini dipanggil Bangla Wali Masjid. Masjid kecil ini dipanggil sebagai Bangla Wali Masjid. Masjid kecil je. Masjid ni asal dia lebih kurang, kalau kita tengok daripada situ sampai sini dia lebih kurang. Dia dalam 4 segi ni. Kecil je masjid tu. Tapi bersambung dengan rumah orang besar ni. Bersambung dengan rumah Mirza Ilahi Bakhsh ni. Jadi Mirza Ilahi Bakhsh ni, dia telah ada cerita dia panjang sampai saya ringkaskan. Dia telah panggil Maulana Ismail, ayah Maulana Ilyas. Dia telah panggil Maulana Ismail duduk kat masjid dia, dan dia juga bagi rumah untuk Maulana Ismail, dan dia suruh Maulana Ismail yang ada ajar anak-anak dia. Jadi Mirza Ilahi Bakhsh ni orang besar. Jadi dia pun orang agak, kita kata agak berada. Dia pula biras dengan raja terakhir Mongol, Raja Bahadur Shah Zafar tu. Biras panggil anak dengan anak kahwin, itulah biras lah kan. Jadi kemudian, jadi pada ketika itu dia telah panggil Maulana Ismail duduk kat dia, tempat dia. Jadi Maulana Ismail ni mengajar anak-anak dia, dan dia bagi makanan pada Maulana Ismail. Tapi Maulana Ismail rahmatullah alaih ni, ketika beliau duduk di Delhi, Maulana Ismail rahmatullah alaih, beliau mempunyai fikir yang sangat tinggi. Apa fikir Maulana Ismail rahmatullah alaih? Maulana Ismail kadang-kadang dia duduk mengajar anak-anak dia, tapi beliau tengok di masjid yang beliau datang duduk, tak ada orang datang masjid tu pun. Orang tak datang masjid tu. Yang adalah anak-anak pembesar tu, kadang-kadang mungkin 2-3 orang je. Tapi masjid yang dia duduk tu, dan dia jadi imam masjid tu, orang tak datang masjid tu. Sedangkan orang-orang ada juga orang situ yang duduk, tapi mereka tak datang masjid tu. Tapi dari Maulana Ismail rahmatullah alaih ni selalu keluar. Beliau selalu keluar daripada masjid, dan beliau cari orang nak datang sembahyang jemaah. Beliau akan nak panggil orang untuk datang sembahyang jemaah. Tak jauh daripada Delhi ada satu kawasan, nama dia kawasan Mewat. Lebih kurang 80 km daripada Delhi ada satu kawasan, nama dia kawasan Mewat. Sebenarnya Mewat ni nama bangsa. Kawasan itu ialah dipanggil kawasan Feruzpur. Feruzpur ini diduduki oleh satu bangsa nama dia Mewat. Mewat ni bangsa penyamun. Memang bangsa yang mana orang kata Badui ni bangsa, samun orang. Dan mereka ini kebanyakannya orang susah. Orang yang susah. Mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Feruzpur, 80 km daripada Delhi, daripada Nizamuddin. Orang Mewat ini, mereka biasa datang ke Delhi untuk cari kerja. Mereka biasa datang ke Delhi untuk kerja di Delhi. Maulana Ismail biasa datang keluar ke masjid untuk cari orang datang bawa ke masjid. Untuk bawa orang masjid. Sebab apa? Sebab nak dirikan sembahyang jemaah. Sebab bila sembahyang jemaah tak ada kat masjid. Jadi Maulana Ismail keluar nak cari orang datang. Maulana Ismail terserempak dengan orang Mewat ni. Orang Mewat yang datang daripada kampung dia untuk cari kerja kat Delhi. Sebab orang Mewat ni susah, mereka cari kerja kat Delhi.
Maulana tanya, kamu Maulana ni maksud Maulana Ismail. Maulana Ismail tanya, dia kata, kamu datang ke Delhi ni, kamu cari kerja, berapa gaji kamu dapat? Mereka kata, kami dapat gaji sekian. Gaji yang kami dapat ialah sebanyak sekian gaji. Maulana Ismail kata macam ni, kamu pandai semayang tak? Mereka kata, kosong, tak pandai semayang. Kamu pandai wuduk tak? Apa pun tak pandai, kosong. Mewat ni bangsa kosong. Bukan sebenarnya tuan-tuan, bukan jauh. Kadang-kadang orang Islam sekeliling kita pun macam ni juga keadaannya. Cuma mereka zaman tu memang orang kampung, mereka tak erti apa. Maulana Ismail kata macam ni lah, apa kata kau datang ke masjid, aku ajar kamu semayang, dan aku ajar kamu wuduk, dan gaji kamu aku bagi. Gaji kamu aku bagi. Kalau kau nak, gaji kamu aku bagi. Kau tak payah kerja, tiap-tiap hari datang belajar ke aku, kat ni, aku ajar kau orang wuduk, aku ajar kau orang solat dengan aku, dan gaji aku bagi. Orang mewat terdengar, oh okey, tak payah kerja, kemudian datang masjid, dapat gaji lagi, kemudian belajar wuduk. Jadi orang mewat ni pun, lepas itu orang mewat ni pun datang ke Masjid Banglawali. Nama masjid ni memang nama dia Masjid Banglawali. Mereka pun datang ke Masjid Banglawali, belajar wuduk daripada Maulana Ismail, belajar wuduk daripada Maulana Ismail, belajar solat daripada Maulana Ismail. Nak balik dapat gaji lagi, Maulana Ismail bagi pula gaji, mereka pun balik. Tapi lepas lama-lama, orang mewat ni bila datang, akhir sekali mereka terfikir, kita belajar agama dan ini memang kewajipan kita, lepas tu kita dapat gaji pula. Akhir sekali mereka jumpa Maulana Ismail, mereka kata, Maulana tak payah bagi kami gaji lagi, gaji tak payah bagi lagi, biar kami sendiri belajar daripada Tuan dan kami sendiri akan solat. Tapi lepas kesan daripada, kita kata, ajaran agama dan dakwah Maulana Ismail kepada orang mewat ni cukup sayang dengan Maulana Ismail, cukup sayang, luar biasa mereka sayang dengan Maulana Ismail. Dan akhirnya Masjid Banglawali yang tak ada orang ini, akhirnya telah terbina madrasah di sini. Orang-orang mewat datang dan mereka belajar, dan makanan mereka daripada mana datang daripada rumah Mirza Ilahi Bakhsh tu, yang orang besar tu, dia bagi makanan. Tapi orang mewat ni susah, mereka belajar dengan Maulana Ismail, mereka belajar solat. Dan ni Maulana Ismail selalu pesan pada mereka, Maulana Ismail kata, kamu belajar solat dan kamu belajar wuduk kat tempat aku ni, bila kamu balik mewat, ajar pada kampung kamu. Tapi orang mewat ni memang jahil, dan mereka kebanyakan degil, dan mereka kadang datang macam itulah, dia datang, lepas tu balik, lepas tu kadang dia balik kat situ, dia solat dan macam tu. Jadi inilah rutin Maulana Muhammad Ismail rahmatullah alaih. Okey, pada ketika itu, lepas tu dipendekkan cerita, akhir sekali Maulana Ismail rahmatullah alaih meninggal dunia. Orang mewat ni cukup sayang dengan keluarga Maulana Ismail, mereka tak boleh terima orang lain kalau ajar mereka. Sebab orang mewat ni dia macam ada sikit macam sifat orang Arab sikit, dia macam ta'assub sikit dengan macam bangsa dan keturunan. Jadi mereka dulu cukup sayang dengan Maulana Ismail. Mereka kata Maulana Ismail ni buat jasa besar kepada kami orang mewat. Jadi lepas Maulana Ismail meninggal, mereka minta kepada abang anak Maulana Ismail, iaitu Maulana Muhammad. Tadi kan saya kata Maulana Ismail ada anak Maulana Muhammad, lepas tu nama Yahya, dan seorang lagi ialah nama Ilyas. Mereka minta pada Maulana Muhammad supaya duduk ajar mereka. Akhirnya lepas tu Maulana Ismail meninggal, di Banglawali masjid ni diduduki oleh Maulana Muhammad, abang kepada Maulana Ilyas. Kita kata abang lain ibu kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Maulana Muhammad rahmatullah alaih ini ajar pada mereka sama macam Maulana Ismail juga, ajar mereka solat. Makin lama orang mewat ni makin ramai, dan di Banglawali masjid dah mula ada madrasah. Sampai sekarang madrasah tu hidup sampai sekarang, dan madrasah itu sampai sekarang kebanyakan ni dipenuhi dengan orang mewat sampai sekarang. Jadi madrasah itu dipenuhi dengan orang mewat, mereka datang dan mereka balik. Jadi kadang-kadang mereka datang, kadang bilangan mereka ramai, kadang bilangan mereka kurang. Dan pada ketika ini Maulana Muhammad rahmatullah alaih ni dia telah bimbing orang mewat, sampailah akhirnya waktu zaman ini Maulana Ilyas rahmatullah alaih sedang belajar. Maulana Ilyas zaman ini beliau sedang belajar, dan Maulana Ilyas rahmatullah alaih pula pada zaman ini Maulana Ilyas rahmatullah alaih lahir pada tahun 1885 Hijrah, dan Maulana Ilyas rahmatullah alaih meninggal pada tahun 1944 Hijrah. Ni Maulana Ilyas. Maulana Ilyas lahir 1885 dan meninggal dunia pada tahun 1944. Maulana Ilyas rahmatullah alaih waktu ini beliau sedang belajar di Gangguh. Pada zaman ini, iaitu lepas ayah beliau meninggal dan lepas abang beliau ganti duduk kat Nizamuddin, dekat Banglawali masjid ini Nizamuddin, Maulana Ilyas pula waktu tu tengah belajar kat Gangguh.
Beliau belajar di Gangguh dengan siapa? Beliau belajar dengan satu orang alim besar hadis pada ketika itu, iaitu Maulana Rashid Ahmad Ganggohi rahmatullah alaih. Siapa Maulana Rashid Ahmad Ganggohi ini? Maulana Rashid Ahmad Ganggohi ini ialah di antara ulama besar hadis dan di antara pengasas kepada Darul Ulum Deoban yang ada di India. Maulana Rashid Ahmad Ganggohi. Maulana Rashid Ahmad Ganggohi ini ialah beliau juga salah seorang alim daripada sebelah bapanya keturunan Saidina Abu Bakar, daripada sebelah ibunya ialah keturunan Saidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ni Maulana Rashid Ahmad Ganggohi, bapanya keturunan Saidina Abu Bakar, ibunya pula ialah keturunan daripada Saidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maulana Rashid Ahmad Ganggohi ni beliau duduk di Gangguh. Gangguh ni lebih kurang dalam 150 km daripada Nizamuddin. Jauh, agak jauh daripada Nizamuddin, Delhi. Jadi beliau duduk mengajar di Gangguh dan beliau mengajar hadis. Dan zaman tu ulama daripada seluruh India, para pelajar agama daripada seluruh India yang nak belajar Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, mereka semua akan pergi ke Gangguh untuk belajar hadis. Zaman tu ulama besar hadis, Maulana Rashid Ahmad Ganggohi rahmatullah alaih. Maulana Rashid Ahmad Ganggohi ini ialah anak murid kepada Syah Abdul Ghani Mujaddidi rahmatullah alaih. Syah Abdul Ghani Mujaddidi rahmatullah alaih anak murid kepada Syah Abu Ishaq Dehlawi rahmatullah alaih. Syah Abu Ishaq Dehlawi rahmatullah alaih anak murid kepada Syah Abdul Aziz Ad-Dehlawi rahmatullah alaih. Syah Abdul Aziz Ad-Dehlawi rahmatullah alaih anak murid kepada Syah Waliullah Dehlawi rahmatullah alaih. Saya sengaja terangkan nasab pengajian itu supaya nak bagi tahu mereka punya ilmu hadis ialah diambil daripada Syah Waliullah Dehlawi rahmatullah alaih. Jadi Maulana Rashid Ahmad Ganggohi ini satu orang wali Allah dan juga ulama besar yang mengajar hadis di Gangguh. Gangguh ni satu kampung. Saya dah sampai kampung tu dah. Beberapa kali sampai kampung, memang kampung pedalaman. Beliau mengajar di satu tempat di masjid di situ. Beliau mengajar hadis. Dan waktu tu yang belajar dengan beliau ialah Maulana Ilyas dan abang dia, Maulana Yahya. Maulana Yahya rahmatullah alaih. Maulana Ilyas waktu tu baru dalam umur 10-11 tahun. Dan beliau, abang ni juga belajar dengan Maulana Rashid Ahmad Ganggohi. Abang ni itu siapa? Maulana Yahya, ayah pada Maulana Zakaria. Jadi dua-dua ini belajar dengan Maulana Rashid Ahmad Ganggohi rahmatullah alaih. Maulana Rashid Ahmad Ganggohi ni wali Allah besar. Beliau mengajar hadis dan beliau ini punya hebat. Di antara kehebatan beliau ada ditulis dalam buku para masyaikh Kandla, ditulis dalam buku beliau. Satu kali beliau mengajar hadis. Ni yang cerita ni Maulana Yahya, ayah pada Maulana Zakaria. Maulana Yahya cerita, satu ketika beliau mengajar hadis, Maulana Rashid Ahmad Ganggohi, beliau suruh seorang anak murid baca. Dia kata, kamu baca. Anak murid tu macam buat biadab. Dia tak nak baca dan dia macam agak berkira. Sebab kerana bila orang baca hadis, kadang-kadang dia tak sedia. Jadi bila disuruh baca, dia macam tak nak baca dan dia biadab. Maulana Rashid Ahmad Ganggohi agak marah dengan budak ni agak biadab. Sebab kerana bila suruh tak nak ikut. Maulana Rashid Ahmad Ganggohi, dia waktu tu bila marah, muka dia merah. Muka dia merah tapi dia diam. Maulana Yahya cerita, Maulana Yahya kata, Maulana Yahya dia ada dalam hadis tu, yang mana ketika budak itu buat biadab dengan Maulana Rashid Ahmad Ganggohi. Maulana Yahya kata, lepas tu kami tengok budak tu terus gila. Lepas tu kami tengok terus gila. Lepas tu semua hidup jadi tak betul. Jadi beliau kata, maksud nak cerita apa dia, Maulana Rashid Ahmad Ganggohi ni wali Allah besar. Sampai ke anak murid dia biadab terus. Ni. Jadi orang macam ni yang menjadi guru kepada Maulana Ilyas rahmatullah alaih dan guru kepada Maulana Yahya rahmatullah alaih. Maulana Yahya ni abang Maulana Ilyas. Jadi waktu tu Maulana Ilyas belajar dengan Maulana Rashid Ahmad Ganggohi rahmatullah alaih. Maulana Rashid Ahmad Ganggohi rahmatullah alaih, beliau ini cukup sayang dengan Maulana Ilyas, alim besar hadis. Dan beliau cukup sayang dengan Maulana Ilyas dan beliau cukup sayang dengan Maulana Yahya rahmatullah alaih. Maulana Rashid Ahmad Ganggohi, beliau dia ketika Maulana Ilyas kecil lagi. Ketika itu Maulana Ilyas kecil lagi. Maulana Rashid Ahmad Ganggohi selalu beritahu dengan Maulana Ilyas, dia kata, Ilyas, satu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan terima engkau untuk kerja agamanya. Banyak kali dia sebut dengan Maulana Ilyas, dia kata, Ilyas, satu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan terima engkau untuk kerja agamanya. Jadi ini guru pada Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Okey, dipendekkan cerita, Maulana Ilyas belajar dengan Maulana Rashid Ahmad Ganggohi. Lepas tu Maulana Rashid Ahmad Ganggohi meninggal dunia. Maulana Ilyas pergi belajar di Deoban. Waktu tu ada pengajian besar di Darul Ulum Deoban.
Pengasas kepada Darul Ulum Deoban ni dua orang. Satu orang ialah Maulana Rashid Ahmad Gangohi, tapi Maulana Rashid tak mengajar di Deoban. Beliau ni macam pengasas saja. Dia jadi penasihat. Tapi pengasas utama pada Darul Ulum Deoban ialah bernama Maulana Qasim Nanotwi rahmatullah alaih. Maulana Qasim Nanotwi ni ulama keturunan Sayyidina Abu Bakar. Mereka ni semua keturunan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Dan antara-antara tu, Maulana Qasim Nanotwi ni pengasas Darul Ulum Deoban. Darul Ulum Deoban dibina tahun 1868 Hijrah Masihi. Darul Ulum Deoban ni diasaskan oleh Maulana Qasim Nanotwi bersama dengan Maulana Rashid Ahmad Gangohi pada tahun 1868 Masihi. Dan Darul Ulum Deoban ini ialah tapak dia itu untuk buat madrasah itu ialah didapati daripada mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulana, saya cerita sikit, Maulana Rashid Ahmad Gangohi dan Maulana Qasim Nanotwi, dua-dua ini pengasas Darul Ulum Deoban. Mereka ini dua-dua ulama besar tarikat. Mereka punya syekh tarikat atau kita kata mursyid tarikat mereka bernama Haji Imdadullah Muhajir Makki rahmatullah alaih. Haji Imdadullah ni ulama tarikat besar Chishti. Antara ulama besar tarikat Chishti. Haji Imdadullah Muhajir Makki rahmatullah alaih. Maulana Qasim Nanotwi dan Maulana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullah alaih ini, dua-dua ini belajar dengan Haji Imdadullah Muhajir Makki. Waktu itu di India dijajah Inggeris. Inggeris telah sebarkan Kristian dan mereka cuba untuk tukar akidah orang Islam. Jadi Haji Imdadullah Muhajir Makki dan anak-anak murid dia, antara dia Maulana Qasim Nanotwi dan Maulana Rashid Ahmad Gangohi, mereka telah fikir macam mana nak selamatkan akidah orang Islam. Mereka telah fikir macam mana nak selamatkan akidah orang Islam di India. Sampailah satu ketika mereka fikir. Satu ketika Haji Imdadullah Muhajir Makki rahmatullah alaih ini, beliau telah mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kamu fikir, lebih kurang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kamu fikir macam mana nak mulakan, nak selamatkan akidah orang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjuk satu pokok di satu kampung itu nama dia Deoban. Waktu tu Maulana Haji Imdadullah ni berada kat Deoban. Beliau telah tunjuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjuk, Nabi bagi tahu bahawa di bawah pokok ini Nabi buat tanda. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat tanda. Nabi kata di bawah pokok ini mulakan pengajian agama di sini. Haji Imdadullah terbangun dari tidur. Bila bangun tidur, tanda yang Nabi buat tu dalam mimpi betul-betul ada. Tanda itu di bawah pokok. Dan di situlah beliau telah mulakan pengajian agama yang tempat itu dipanggil, kawasan kampung itu nama dia Deoban. Deoban ni kosong kampung. Zaman tu tak ada orang, kosong. Zaman tu tak ada orang. Tapi bila dia bangun tidur, dia tengok memang tanda tu ada. Nabi kata mulakan pengajian agama di sini. Haji Imdadullah yang mimpi. Lepas tu Haji Imdadullah telah panggil anak murid dia Qasim Nanotwi, anak murid dia. Dia kata mulakan pengajian di sini. Maka lepas tu Maulana Qasim Nanotwi telah panggil satu orang alim. Alim itu bernama Mullah Mahmud untuk ajar di situ, di bawah pokok tu. Dan kemudian satu orang anak murid yang pertama belajar di Deoban, nama dia ialah Mahmudul Hasan rahmatullah alaih. Mahmudul Hasan ini ialah pelajar pertama di Deoban, belajar di bawah pokok dengan satu orang guru. Gurunya bernama Mullah Mahmud. Mahmudul Hasan, Mahmud belajar dengan Mullah Mahmud. Dua-dua nama Mahmud. Belajar di bawah pokok. Pokok itu dulu pokok delima. Dulu masih ada lagi di Deoban, tapi lepas tu orang dah potong. Sebab kerana orang mula buat pelik-pelik kat pokok tu, maka dulu mereka dah potong pokok tu. Dulu pokok tu masih lagi ada. Tahun 1970-an sampai 1970-an masih lagi ada. Ini yang saya cerita ni tahun 1868 yang cerita. Jadi mereka belajar. Maka lepas tu keluaran pertama Darul Ulum Deoban anak murid ni ialah nama Syekhul Hind. Mahmudul Hasan itu yang anak murid tu yang pertama itu, akhirnya lepas tu jadi alim besar dan beliau bernama apa dia dipanggil sebagai Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan Deobandi rahmatullah alaih. Hari ini sampai ke hari ini, kenapa Syekhul Hind dipanggil Syekhul Hind? Kerana beliau ialah seorang alim yang menggerakkan India untuk lawan penjajahan British pada ketika itu. Waktu tu British jajah India. Beliau ni telah gerakkan India untuk lawan penjajahan British sampai beliau ditangkap, dipenjarakan di Malta. Lepas tu beliau telah dipenjarakan di Ceylon, di Ceylon. Lepas tu dibebaskan, diseksa. Hampir 20 tahun berada dalam penjara. Beliau ini dipanggil Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan rahmatullah alaih. Allah terima beliau ini. Hari ini seluruh sanad ulama yang belajar di benua India, Pakistan,
seluruh sanad mereka pasti akan sampai kepada Maulana Mahmud Al-Hasan. Ini seluruh dunia India, kalau kita tengok mereka belajar ilmu agama, pasti kita akan dapati sanad mereka sampai pada Syekhul Hind. Contoh saya sendiri, saya belajar daripada guru saya Maulana Ihsanul Haq. Maulana Ihsanul Haq belajar daripada Maulana Zakaria Kandhlawi. Maulana Zakaria Kandhlawi belajar daripada guru beliau Khalil Ahmad Saharanpuri. Khalil Ahmad Saharanpuri belajar daripada Syekhul Hind. Syekhul Hind belajar daripada apa? Belajar daripada Maulana Rashid Ahmad Gangohi dan Maulana Qasim Nanotwi. Inilah pengasas pada Darul Ulum Deoban. Selepas daripada Maulana Ilyas rahmatullah alaih belajar daripada Maulana Rashid Ahmad Gangohi, Maulana Rashid meninggal. Beliau pergi pula ke Deoban. Beliau telah belajar di Deoban dengan Syekhul Hind. Jadi Maulana Ilyas juga berguru dengan Syekhul Hind. Syekhul Hind ini juga wali Allah besar. Beliau belajar dengan Syekhul Hind, Maulana Mahmud Al-Hasan rahmatullah alaih. Beliau telah belajar Bukhari dan Tirmizi dengan Syekhul Hind dan belajar juga dengan ulama lain di Deoban. Dan ketika belajar, Maulana Ilyas rahmatullah alaih ini ketika belajar dengan guru beliau, Syekhul Hind ni selalu pegang belakang Maulana Ilyas. Dan selalu dia tengok Maulana Ilyas. Dia kata, Ilyas, aku selalu tengok para sahabat bergerak bersama kamu. Ini ketika Maulana Ilyas rahmatullah alaih masih lagi budak. Syekhul Hind ni selalu tengok anak murid dia ni dan dia kata, Ilyas, aku selalu tengok sahabat gerak bersama kamu. Kadang-kadang Syekhul Hind pernah tengok anak murid dia ni dan dia kata, Ilyas, aku selalu bau para sahabat dekat kamu. Maksud ini ketika ini Maulana Ilyas rahmatullah alaih masih lagi budak lagi, mana dalam sekitar umur belasan tahun waktu belajar dengan Syekhul Hind, Maulana Mahmud Al-Hasan Deobandi rahmatullah alaih. Jadi dipendekkan cerita, lepas tu Maulana Ilyas rahmatullah alaih pergi pula ke Saharanpur. Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah pergi ke Saharanpur dan beliau telah belajar pula dengan Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri. Siapa Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri ini? Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri ini ialah pengarang kepada kitab Bazlul Majhud. Kalau kita tengok syarah kepada Abi Daud, di antara syarah kepada Sunan Abu Daud yang besar, ialah pengarang dia nama Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri. Beliau ialah guru kepada Maulana Ilyas dan juga guru kepada Maulana Muhammad Yahya dan guru kepada Maulana Zakaria Kandhlawi rahmatullah alaih. Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengajar belajar dengan Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri, dan lepas tu dipendekkan cerita, Maulana Ilyas rahmatullah alaih beliau telah duduk di Saharanpur dan mengajar di Saharanpur. Saharanpur ni pula madrasah apa? Di Saharanpur ada satu madrasah yang bernama Madahirul Ulum. Madrasah Madahirul Ulum ini telah diasaskan oleh Maulana Ahmad Ali As-Saharanpuri rahmatullah alaih. Maulana Ahmad Ali Saharanpuri ini telah asaskan madrasah Madahirul Ulum Saharanpur 6 bulan lepas Darul Ulum Deoban dibina. Darul Ulum Deoban dibina tahun 1868 dan lepas 6 bulan tu dibina pula madrasah Madahirul Ulum Saharanpur. Pengasas dia Maulana Ahmad Ali Saharanpuri. Maulana Ahmad Ali Saharanpuri ini juga ialah alim daripada keturunan Abu Ayyub Al-Ansari. Maulana Ahmad Ali Saharanpuri ialah keturunan daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Pengasas pada Madahirul Ulum Maulana Ahmad Ali Saharanpuri. Kalau kita tengok banyak nota-nota kaki dalam kitab Bukhari, Muslim dan juga banyak nota kaki dalam kitab-kitab hadis, dia punya nota kaki itu dibuat oleh Maulana Ahmad Ali Saharanpuri. Beliau pengasas di Madahirul Ulum Saharanpur. Maulana Ilyas telah mengajar di Madahirul Ulum. Lepas belajar, beliau telah mengajar di Madahirul Ulum Saharanpur. Jadi dipendekkan cerita, abang Maulana Ilyas iaitu Maulana Muhammad yang saya cerita tadi itu, beliau masih lagi duduk di Nizamuddin, Bangla Wali Masjid. Beliau duduk di Bangla Wali Masjid. Beliau duduk mengajar orang Mewan. Selepas tak lama lepas Maulana Ilyas mengajar di Saharanpur, abang dia yang duduk di Delhi, abang dia mengajar orang Mewan ni, abang dia akhirnya meninggal dunia. Dan Maulana Muhammad ni meninggal dunia ketika dalam solat. Keluarga mereka ini, keluarga Maulana Ilyas ni, banyak sekali yang mana meninggal dalam solat. Banyak, bukan satu orang. Abang beliau Maulana Muhammad ini, iaitu satu orang alim dan juga satu orang wali Allah yang sangat tawaduk. Beliau banyak berkhidmat kepada orang Mewan. Bila orang Mewan nak ambil wuduk, beliau yang akan ambilkan cebok, beliau akan bagi. Itu khidmat kepada orang. Beliau sedangkan dia alim dan beliau berkhidmat kepada orang Mewan, yang mana orang Mewan ni kadang-kadang mereka ini solat pun tak pandai. Tapi bila mereka nak ambil wuduk, Maulana Muhammad ni Maulana Muhammad ni yang akan ambil air dan beliau akan bagi pada mereka. Ini sifat Maulana Muhammad rahmatullah alaih. Maulana Muhammad rahmatullah alaih ini akhirnya meninggal dunia
Maulana Muhammad rahmatullah alaihi ini akhirnya meninggal dunia ketika tengah solat witir. Beliau dah sakit teruk semayang isyak. Selepas semayang isyak beliau solat witir. Ketika tengah sujud beliau meninggal dunia. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jap. Tumpah berair. Kan? Sudah. Tak habis cerita tuan-tuan larat dengar ni. Kan sebab nak cerita pasal Maulana Yusuf dan sebab dia ada kaitan dengan sejarah dakwah dan tabligh. Jadi kerana itu saya ceritakan panjang lebar berkenaan dengan sirah mereka ni. Okey. Kalau ada tisu, minta tisu sikit. Ada tak apalah, tak ada tak apa. Okey, tak apa. Okey. Kemudian ada tisu. Jazakallah khair. Sikit jazakallah khair. Jazakallah. Sikit dia. Okey. Okey, tadi kat mana cerita tadi tuan-tuan? Lepas tu Maulana Muhammad meninggal. Selepas Maulana Muhammad ini meninggal, orang-orang Mewat mereka tak ada lagi nak bimbing mereka. Orang Mewat yang duduk dekat Nizamuddin ni, tak ada orang lagi nak bimbing mereka. Mereka telah jumpa dengan Maulana, lepas tu mereka telah jumpa dengan Maulana Ilyas. Mereka jumpa dengan Maulana Ilyas dan mereka beritahu dengan Maulana Ilyas, mereka kata, "Tuan, ayah tuan dah tak ada. Kemudian abang tuan pun dah meninggal dunia. Jadi sekarang tak ada orang nak bimbing kami. Tuan datanglah ke Nizamuddin, tuan bimbing kami." Waktu tu Maulana Ilyas tengah mengajar kat Saranpur, mengajar di Saranpur. Dan lepas tu Maulana Ilyas pun telah minta izin daripada mudir Mazahirul Ulum Saranpur, dan beliau juga telah jumpa dengan Maulana Khalid Ahmad Saranpuri, ustaz beliau, dan minta izin untuk pergi ke Nizamuddin. Jadi kemudian mereka bagi izin. Maulana Ilyas rahmatullah alaih pun pergi datang ke Nizamuddin, dan beliau telah duduk di Nizamuddin dan mengajar orang-orang Mewat di Nizamuddin. Bila Maulana Ilyas datang, orang Mewat makin lama makin ramai datang. Mereka cukup sayangkan dengan Maulana Ilyas. Maulana Ilyas rahmatullah alaih satu orang yang macam cukup tawadhu dan mengajar mereka agama, ajar mereka solat, ajar mereka agama. Dan Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah ajar mereka kitab hadis. Sampai saya baca, Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah ajar mereka sampai Mustadrak Imam Hakim. Mustadrak Hakim juga dibaca oleh Maulana Ilyas, diajarkan kepada orang Mewat. Maksudnya daripada tak erti solat, mereka diajar sampai boleh solat, boleh baca Quran, boleh ni, sampailah belajar kitab hadis, belajar daripada Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Dan Maulana Ilyas selalu bagi tahu dengan orang Mewat, dia kata, kamu belajar agama tak cukup kamu belajar je. Bila kamu balik ke Mewat, kamu kena ajar orang kampung kamu agama. Sebab orang Mewat kebanyakannya semua jahil agama, tak erti semayang pun. Kamu kalau balik kampung, ajar orang kampung kamu agama. Tapi orang Mewat macam itulah. Dia belajar dengan Maulana Ilyas, tapi bila dia balik kampung dia macam tu juga. Dia keadaan dia lebih kurang sama, tak ada perbezaan. Akhir sekali Maulana Ilyas kata macam inilah. Macam ni. Beliau kata, aku akan pergi ke Mewat sendiri. Di Mewat aku akan ajar, tapi dengan syarat bila aku ajar kamu, aku pergi ke Mewat, aku ajar kamu di Mewat, kamu sendiri kena asaskan madrasah di Mewat. Di Mewat kamu kena buat pengajian agama di masjid-masjid. Dalam bahasa Urdu dipanggil maktab. Maktab ni maksudnya pengajian agama yang ringkas macam fardu ain yang dibuat di masjid-masjid, maka dipanggil maktab. Ini dipanggil maktab. Maulana Ilyas kata, aku nak pergi ke Mewat, kampung kamu, tapi bila aku datang ke sana, kamu semua janji pada aku untuk buka maktab di masjid-masjid kamu. Kamu ajar solat, ajar Al-Quran, ajar fardu ain di masjid kamu. Orang Mewat mula macam kata, susah ni tuan, ni benda yang susah. Maulana kata, kamu kena buat juga. Kalau aku datang, kamu kena buat. Maulana Ilyas rahmatullah alaih akhirnya pergi ke Mewat. Beliau pun telah asaskan, beliau telah minta kepada orang Mewat supaya supaya buka maktab di masjid mereka. Dan akhirnya sekali pada tahun 1924, Maulana Ilyas rahmatullah alaih lahir pada tahun 1924. Maulana Ilyas rahmatullah alaih lahir 1885. Dan pada tahun 1924, Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah berjaya asaskan satu madrasah di Mewat. Waktu tu Mewat ni tak erti apa-apa pun, orang dia kosong. Maulana Ilyas yang ada belajar kat Delhi itu pun tak ramai. Yang ada ni, yang ini belajar sikit-sikit dengan Maulana Ilyas. Maulana Ilyas telah asaskan satu madrasah di Mewat, iaitu pada tahun 1924. Madrasah ni pun diasaskan. Maka madrasah ni pun dimulakan. Tapi Maulana Ilyas rahmatullah alaih, selepas waktu beliau telah hantar orang-orang supaya mengajar di madrasah tersebut, kadang-kadang Maulana Ilyas rahmatullah alaih datang ke Mewat. Maulana Ilyas tengok orang Mewat ni sama je. Macam mana maksud dia? Yang duk belajar tu budak-budak, budak muda, umur dalam mungkin 11, 12 belajar. Yang orang awam Mewat ni masih lagi kosong.
tak reti apa-apa, apa pun tak pandai. Mereka masih lagi jauh daripada agama. Kebanyakan dia tak solat. Dan orang Mewat ni hidup dia tak ubah macam orang Hindu. Beza hidup mereka dengan orang Hindu tak ada beza pun. Mereka sama macam orang Hindu. Kahwin mereka sebiji macam orang Hindu. Maulana Ilyas rahmatullah ni risau. Beliau fikir risau. Beliau tengok orang Mewat ni dalam keadaan dah ada madrasah pun, ada madrasah yang dibuat di Mewat pun, tapi mereka masih lagi jahil dan mereka masih lagi hidup mereka tak berubah. Jadi Maulana Ilyas rahmatullah alaih fikir, beliau fikir, beliau nampak rasa-rasanya pengajian madrasah saja masih lagi tak cukup. Maulana Ilyas telah fikir, tengok dia ada kesan tu. Dan lepas tu Maulana Ilyas rahmatullah alaih tengok budak-budak yang madrasah yang belajar di madrasah tersebut, bila time cuti, hidup mereka sama macam orang biasa. Mana tak ada kesan mengaji agama pun. Maulana Ilyas tengok di madrasah mereka dididik supaya pakai pakaian sunnah dan amalkan sunnah. Tapi bila luar madrasah, sama juga hidup mereka. Tak ada kesan pun. Jadi Maulana Ilyas fikir, nampak gayanya pengajian agama tu penting, tapi masih lagi tak dapat menyelesaikan masalah orang Mewat ni pada awalnya. Macam mana umat mereka dapat datang kepada agama masih lagi tak selesai. Jadi selepas itulah Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah fikir, beliau fikir macam mana beliau telah banyak kali menangis dan beliau banyak kali fikir, beliau sentiasa berfikir macam mana supaya orang Mewat ni pada khususnya mereka dapat amalkan agama daripada segenap masyarakat mereka. Segenap lapisan masyarakat dapat amalkan agama. Akhir sekali sampailah satu ketika Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah pergi untuk buat haji. Ini Maulana Ilyas buat haji beberapa kali. Maulana Ilyas buat haji 4 kali. Satu ketika Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah buat haji, dan ini cerita ini saya dengar daripada guru saya sendiri. Yang mana guru saya dengar daripada ulama-ulama yang mana jemaah dakwah dan tabligh. Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah pergi untuk buat haji. Ketika di haji, Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah pergi ke Raudah, dan Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ustaz saya yang mengatakan bahawa ketika Maulana Ilyas rahmatullah alaih ini berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah dalam keadaan Maulana Ilyas rahmatullah alaih macam dalam keadaan tidur, Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika buat haji. Dan waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu pada Maulana Ilyas rahmatullah alaih beberapa perkara. Ya, ini tuan-tuan, kalau orang yang boleh menerima kasyaf, dia boleh terima cerita ni. Kalau tak boleh terima kasyaf, dia memang, ataupun tak boleh terima perkara ini, memang dia akan awal tolak. Dan ini perkara yang biasa berlaku pada para ahli ulama. Apa yang saya cerita ini perkara yang biasa sekali berlaku pada para ahli ulama. Jadi Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu pada Maulana Ilyas rahmatullah alaih supaya bila kamu pulang nanti, kamu mulakan kerja dakwah dan kamu mulalah jumpa umat, jumpa seorang demi seorang individu, ajak mereka datang kepada agama dan ajak mereka datang ke masjid dan ajarkan kepada mereka agama. Kamu mulakan dan ajak orang Mewat supaya jumpa orang lain untuk ajakkan kepada mereka pada agama. Maulana Ilyas rahmatullah alaih juga pada ketika itu yang saya dengar daripada ustaz saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah beritahu kepada Maulana Ilyas bahawa Allah Taala akan terima kerja daripada kamu dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil kerja agama. Ambil kerja agama ni maksud Allah akan kabulkan kamu untuk kerja agama. Maulana Ilyas rahmatullah alaih balik daripada haji. Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah dapat satu rangka kerja. Dan menurut para ulama, rangka kerja ini bukan Maulana Ilyas reka-reka, tetapi sebenarnya ialah juga tunjuk ajar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang saya cerita ini diceritakan dalam buku ni. Buku ini pengarang dia ialah Maulana Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadwi, ulama besar. Dan beliau sendiri juga ceritakan perkara ini dalam buku beliau, yang mana beliau mendengar daripada Maulana Ilyas. Maulana Abdul Hasan di antara orang yang berdamping dengan Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Balik daripada haji, Maulana Ilyas rahmatullah alaih, beliau telah panggil orang Mewat dan beliau telah kumpulkan orang Mewat. Dia kata macam ni, kalau kamu nak agama hidup di tempat kamu, tak memadai kamu buat madrasah. Madrasah saja tak cukup. Dengan madrasah akan ada pengajian agama, tapi kamu juga kena keluar berdakwah. Kamu juga kena jumpa orang yang tak nak kepada agama, ajak mereka pada agama dan pujuk rayu mereka. Ada di kalangan orang Mewat yang beritahu dengan Maulana Ilyas, dia kata, tuan, saya ni hanya pandai solat je, macam mana saya nak jumpa orang? Saya nak ajak orang untuk ajar agama. Ada di kalangan orang Mewat juga kata bahawa, tuan,
saya ini hanya pandai satu benda je. Apa dia? Saya hanya pandai ucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu je. Lain saya tak pandai. Muhammad Ilyas kata tak apa. Kamu jumpa orang dan kemudian kamu ajak mereka ke masjid dan kamu ajar kepada mereka apa yang kamu tahu. Dan kalaulah ada orang yang kata, kalaulah sebagai contohnya kamu pergi ke masjid, kamu ajak orang tu dan kamu minta pada dia, kalau tuan pandai syahadah, ajar pada saya syahadah. Kalau kata dia tak pandai solat, kalau kamu pandai solat, kamu ajar dia. Kalau dia pandai, kamu minta dia ajar pada kamu. Jadi kamu keluar berdakwah dan ajar mereka agama. Jadi selepas tu maka usaha dakwah pun telah dimulakan di Mewat. Usaha dakwah telah dimulakan di Mewat dan akhirnya jemaah-jemaah dakwah telah dikeluarkan. Maka orang-orang telah keluar berdakwah dan kesan daripada dakwah ini, kesan daripada dakwah yang dimulakan pada orang Mewat, akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kesan daripada kesan yang dakwah yang dilakukan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih di sekarang ini di Mewat, tempat kampung Maulana Ilyas rahmatullah alaih mulakan usaha dakwah. Yang satu masa dahulu orang-orang yang mana hidup mereka macam orang Hindu, orang yang tak kenal agama, sangat jauh daripada agama. Kesan daripada dakwah Maulana Ilyas rahmatullah alaih tersebut sampai ke hari ini, hampir di setiap rumah orang Mewat adanya hafiz Quran. Di setiap rumah mereka adanya hafiz Quran. Ini kesan daripada dakwah yang dilakukan oleh Maulana Ilyas. Jadi Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah buat keputusan, telah buat satu gerak kerja. Apa dia? Iaitu untuk hidupkan agama. Kerja untuk menghidupkan agama ini ialah tak cukup dengan setakat belajar agama dan tak cukup dengan setakat adanya sekumpulan orang yang mana mereka berzikir. Itu semua pun agama. Tapi Maulana Ilyas rahmatullah alaih anggap satu lagi kerja yang sangat penting. Apa dia? Iaitu adanya orang yang bergerak untuk agama. Apa dia maksudnya? Orang-orang yang mana mereka tahu sedikit sebanyak agama, mereka bergerak untuk agama, mereka keluar berdakwah, ajak orang pada agama, maka barulah agama ini hidup. Jadi akhirnya, maka pada permulaannya usaha dakwah ini hanya di kalangan orang Mewat. Tapi lepas tu Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah perintahkan kepada orang Mewat supaya keluar berdakwah ke luar kawasan Mewat. Maka gerak dakwah ini telah tersebar di India. Daripada India tersebar ke Pakistan. Dan akhirnya usaha dakwah ini telah tersebar ke seluruh dunia. Dan hari ini apa yang kita lihat di seluruh dunia ialah kesan daripada usaha dakwah Maulana Ilyas rahmatullah alaih yang pada awalnya hanya dilakukan pada orang Mewat. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat bahawa ini di seluruh dunia yang mana orang yang telah mendapat hidayah dengan perantaraan usaha dakwah dan tabligh yang dimulakan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih ini, tak keterlaluan kalau dikatakan sampai jutaan orang, bukan sedikit. Dan kalau ada orang yang engkar, ialah sebenarnya engkar fakta. Dan ini perkara yang memang berlaku. Makna jutaan orang yang tak kenal agama, mereka dapat kenal agama. Bermula dari orang Mewat. Dan di seluruh dunia orang yang tak kenal agama, jutaan orang mereka dapat kenal agama. Dan madrasah-madrasah dapat hidup ialah dengan usaha perantaraan Maulana Muhammad Ilyas rahmatullahi alaih. Dan kemudian selepas meninggalnya Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, maka selepas tu yang meneruskan usaha Maulana Ilyas rahmatullah alaih ialah Maulana Muhammad Yusuf rahmatullahi alaih. Itu sedikit sebanyak tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, iaitu dakwah yang dimulakan oleh Maulana Ilyas kemudian diteruskan oleh Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah alaih. Sekarang ni bila saya dah ceritakan pasal sejarah dakwah itu, ialah supaya kita faham, maksudnya usaha dakwah yang dilakukan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih ialah bukan usaha yang asing. Maksudnya bukan satu usaha yang baru. Sebenarnya apa yang dimulakan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih ialah satu pergerakan agama untuk ajak orang kepada solat, kepada hidupkan masjid. Jadi ini usaha yang dimulakan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih dan kesan daripada usahanya ialah sangat luar biasa dan kemudian diteruskan oleh Maulana Muhammad Yusuf rahmatullah alaih.